Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda sedang menyaksikan Dialog Sejahtera. Kita pernah dipesan di dalam pengajaran Islam bahawa sesungguhnya kemiskinan itu boleh mendekatkan seseorang kepada kekufuran. Dan itulah realitinya bagaimana Islam cuba menangani aspek di dalam sosioekonomi ini bagi memastikan maqasid syariah dan asas kehidupan itu dijamin. Justru dalam konteks ekonomi kita punya instrumen seperti zakat khususnya, dan begitu juga wakaf dan berbagai instrumen ekonomi lain yang seharusnya bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan juga memberikan rasa tanggungjawab yang besar baik kepada golongan yang berada maupun tanggungjawab sosial pula kepada yang kurang berada. Dan realitinya juga pendidikan begitu. Ada kalanya mereka yang terhimpit disebabkan oleh mencari nafkah dan juga memenuhi tuntutan kehidupan yang lain, maka pendidikan dikesampingkan. Ini realiti yang kita sudah lihat secara berulang-ulang di dalam kehidupan kita daripada satu generasi kepada satu generasi. Dan menariknya kerana terdapat satu inisiatif yang dimulakan oleh pihak Mercy Malaysia dan dibantu pula oleh Steadfast. Hari ini kita akan melihat bagaimana elemen kemiskinan itu ditangani dengan pendekatan pendidikan yang sejahtera. Dan untuk tujuan perbincangan pada waktu ini, kami bawakan wakil daripada ketiga-tiga pihak yang telah pun membangunkan suatu projek Fit to Educate di bawah Charity Right, anjuran Mercy dan juga kerjasama Steadfast serta sekolah yang terbabit. Saya perkenalkan panel yang pertama dari Mercy Mission Malaysia, Encik Syamil Alauddin. Assalamualaikum Encik Syamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita simpan perbincangan. Alhamdulillah bagus. Kita simpan perbincangan kita untuk khalayak penonton kita seketika nanti. Okay. Saya perkenalkan juga dari wakil Steadfast Universiti Keselamatan Bahasa Malaysia, iaitu adik Muhammad Aunis Sulaimi Hadiwan. Assalamualaikum Aunis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Syed Munawar. Ya, dan satu daripada 7 sekolah yang saya difahamkan telah mendapat manfaat daripada Fit to Educate ini bersama Guru Besar Sekolah Kebangsaan Padang Keria, Perlis, Puan Nur Hayati Muhammad. Assalamualaikum Puan Nur Hayati, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur alhamdulillah. Ya, cuaca di sana bagus ya. Banjir tak terkesan. Kita ada juga yang terkesan kepada anak-anak kita, tapi kita cubalah bagi pihak sekolah cuba buat yang terbaiklah untuk anak-anak, sama ada dari segi PDPR offline dan juga online. Ya, betul. Itu realitinya. Kami yang berada di sini di Kuala Lumpur juga terkesan dengan PKP ni. Semuanya kena online. Yeah. Tapi untuk tujuan demikian juga saya memaklumkan kepada penonton, mungkin kita ada serba sedikit gangguan internet melibatkan cabang-cabang hubungan kita bersama Encik Syamil, Aunis dan juga Puan Nur Hayati ini. Harap anda semua dapat terus memanfaatkan perbincangan ini. Okey, kalau ingin memulakan perbincangan ini berkait tentang bagaimana kita menjembatani keperluan mereka yang memerlukan, miskin, B40 selalu istilah yang kita sebutkan, dan juga satu program yang telah pun dijayakan usaha Mercy, Sekolah Kebangsaan Padang Keria dan juga Steadfast ini. Saya mulakan dengan Encik Syamil dulu, kita perkenalkan kepada penonton tentang projek ini. So di bawah Charity Right, kita ada program yang dipanggil Fit to Educate, di mana kita cuba bukan saja memberi makan kepada mereka di B40 yang ke bawah, tetapi juga untuk membangunkan komuniti masyarakat secara umumnya. Okay. So struktur program ini ialah di mana kita bekerjasama dengan pihak sekolah kebangsaan. Macam ini sekolah rendah untuk belajar antara darjah 1 hingga darjah 6, dan kita meminta pihak sekolah untuk mengenal pasti mereka yang daripada keluarga yang memerlukan bantuan, sama ada ibu tunggal ataupun mereka dengan anak-anak yang ramai tetapi pendapatan yang rendah. Dan dari situ kita meminta kerjasama daripada ibu bapa untuk bersama-sama, di mana pihak Charity Right akan memberikan bantuan makanan kering seperti beras, minyak dan tepung secara bulanan di sekolah. So ibu bapa perlu datang ke sekolah, hadir ke sekolah untuk mengambil bantuan makanan tersebut. Dan pada masa itu juga kami cuba selitkan program-program yang bersesuaian untuk ibu bapa tu, sama ada upskilling ataupun seminar untuk menambahkan ilmu pengetahuan, motivasi dan sebagainya. Dan daripada situ kita lihat hubungan antara ibu bapa dan pihak sekolah bertambah baik, di mana ibu bapa lebih mengetahui apa yang sedang berlaku di sekolah, dan para guru yang mengajar anak-anak tersebut juga mengetahui apa masalah-masalah yang mungkin dihadapi
oleh pelajar-pelajar mereka di rumah, dan di situ solusi dapat dicapai lah untuk menambah baik pembelajaran anak-anak di sekolah. Ya, mungkin Sekolah Kebangsaan Padang Keria ni salah satu daripada 7 saya difahamkan yang telah pun Betul. melaksanakan Educate. Belajar dengan pengalaman Puan Noorhayati dahulu. Bagaimana pelaksanaannya di peringkat awal, berapa lama dah, dan apa pemerhatian yang boleh Puan kongsikan dengan Dialog Sejahtera pada malam ini? Okey, alhamdulillah lah kepada pihak Charity Right, begitu juga dengan UIA yang telah bekerjasama lah dengan pihak Sekolah Padang Keria. Sebabnya kami di Perlis ni ada 3 buah sekolah yang terlibat, iaitu Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai, Sekolah Kebangsaan Simpang 4, dan pihak UIA di bawah Dr. Zaina dan Cik Brodin sendiri yang telah datang bersama dengan Charity Right, telah datang memberi dari segi bantuan kebajikan seperti mana yang telah dinyatakan tadi, iaitu makanan-makanan kering. Ada juga yang susu lah, pihak Charity Right juga memberi susu, makanan kata apa, berunsur kesihatan yang berkhasiat. Kemudian telah diselitkan juga program motivasi yang telah berlaku di Sekolah Kebangsaan Padang Keria ni pada tahun 2020, iaitu pada 14 Februari hingga 16 Februari. Anak-anak daripada UIA juga turut menyumbang kepada murid-murid tahap 2 dengan program-program yang berbentuk akademik. Macam mana mereka nak minimize masa belajar, masa bermain, masa solat, masa dengan keluarga dan sebagainya. Di mana anak-anak angkat ini telah menjadi kepada anak angkat ibu bapa kepada Sekolah Kebangsaan Padang Keria seramai 20 orang kalau tak salah saya lah. Dan program ni harapnya berterusan sebab saya tengok di sini dari segi pemerhatian dan juga secara saya buat kajian tindakan juga. Untuk itu kita dapati peranan komuniti, iaitu Persatuan Ibu Bapa Guru, Kesatuan Ibu Bapa juga telah memainkan peranan. Mereka nampaknya lebih proaktif, mana yang kita buat latihan-latihan secara Dropbox yang mana take away, ambil bahan kemudian balik buat latihan di rumah masa PKP. Ibu bapa ni yang ada anak-anak angkat ni, dia cuba datang membantu pihak sekolah ambil bahan kepada parent yang tidak dapat mengambil bahan tersebut. Jadi satu orang kata apa, progress lah kepada program ni, dan B40 mendapat manfaat, terutama syukur sangat-sangat masa bulan 7 Hari Raya Haji yang lalu, iaitu tahun 2020, pihak Charity Right telah menyumbang seekor lembu, iaitu korban yang kita telah sumbangkan seramai 59 keluarga. Tahniah dan syabas dan mohon diteruskan. Okey, tahniah dan syabas tu sepatutnya pergi kepada Puan juga tu. Sebab dia tak jadi kalau Sekolah Kebangsaan Padang Keria tak bersungguh juga menyambut program ni, saya kira. Tapi tadi disebut soal steadfast, kita ada adik Aunis Sulaimi ni. Ni bakal ustaz ni, dia belajar dalam bidang Islamic Reveal Knowledge. Digambarkan tadi bahawa steadfast, pertamanya mungkin penonton tidak semua mengenali siapa itu steadfast, ya, Aunis, dan apa bentuk kandungan bila digambarkan tadi beri latihan ini, siapa yang menerima latihan dan apa dapatan pengalaman yang boleh kita kongsikan, Aunis? Okay, terima kasih kepada Tuan Syed Menawir atas soalan ini tadi. Okay, pertama sekali adalah Steadfast. Apa itu Steadfast? Steadfast adalah satu kelab yang di bawah CENSERV, atau nama panjangnya Center of Community Engagement and Service, yang mana kami menjalankan program fasilitator di sekolah-sekolah ada di seluruh Malaysia. Dan kami sendiri telah dipilih daripada Sejahtera Central sendiri melalui mission untuk menjalankan program di Perlis. Pada awalnya kami pada tahun lebih kurang 2019 kami menjalankan program selama sehari. Sebenarnya kami telah menjalankan program ini selama 2 hari, iaitu pada tahun 2019 dan awal tahun 2020. Yang awalnya pada tahun 2019 itu hanya 1 hari, dan kemudian 2020 sebanyak 3 hari. Dan lebih bertujuanlah pada yang kali kedua itu, iaitu apa tujuan kami adalah, antara program yang kami lakukan adalah program pemantapan bahasa Inggeris. Kami mengajarkan adik-adik yang terlibat tentang bahasa Inggeris, dan kebanyakannya sangat memahami dan mereka
hampir menerima dapat menerimalah apa yang kami sampaikan. Dan apa yang kami lakukan di sana adalah menilai ibu bapa atau keluarga yang mendapatkan bantuan itu sama ada mereka layak atau tidak untuk menerima. Dan sejauh pemandangan saya, pemerhatian saya melihat yang kebanyakan keluarga, kalau kita ada benchmark antara tak dapat atau sederhana atau memang perlu dapat, saya boleh menilai yang keluarga ini dapat menilai dalam dua. Sama ada sederhana, iaitu mungkin satu keadaan yang mereka dapat bantuan, atau mungkin sebahagian lain mereka tidak perlu untuk dapat bantuan, dan dengan lagi satu adalah yang perlu dapat. Jadi mereka perlu dapat atas segala bantuan yang daripada Sejahtera Center, Mercy Mission. Kalau ikut gambaran Aunis, saya masih nak pegang dengan Aunis sebelum saya beralih kepada Puan dan juga Syamil. Gambarannya tadi latihan ni sempat dibuat pada bulan Februari tahun lalu. Itu kira sebulan sebelum PKP tu. Jadi adakah itu yang pertama kemudian terhalang disebabkan oleh PKP? Apa yang berlaku di antara latihan yang terakhir tu hingga ke hari ini, memandangkan kita juga dibatasi oleh realiti PKP ni semua? Aunis. Okey. Pada awalnya memang kami melakukan kalau tak silap antara bulan Januari hingga Februari, lebih kurang begitulah. Kami melakukan program dan benda tu berjalan. Dan kami sehingga hari ini pun dengan adik-adik pun masih ada berhubungan lagi. Cuma kalau kita kata untuk program yang akan datang, mungkin dengan cara yang berbeza. Dan sebenarnya pada awal tahun itu pun, selepas kami buat postmortem apa benda semua, kami merancang untuk menjalankan lagi program pada tahun 2020. Namun tak mengizinkan. Jadi kami tak dapatlah buat program itu, dan mungkin akan dilakukan program yang lain tapi dengan cara yang berbeza. Begitu. Puan Nurhayati, kalau kita mendengarkan gambaran diberikan oleh Steadfast, adik Aunis tadi tu dalam bentuk memberikan motivasi, ini mungkin satu bentuk kerjasama antara universiti dan sekolah yang agak lumrah. Bezanya di sini adalah pengalaman ini melibatkan fit to educate. Walaupun Syamil dah menyebut sedikit, Puan dah menyebut sedikit, ini penting ini untuk kita fahami bezanya pendekatan fit to educate ini, kerana ada elemen menyediakan keperluan ruji ni. Ini keperluan asasi ni sebagai suatu impetus, satu momentum untuk mengajak mereka partisipasi. Ini saya kira pengalaman yang agak unik, dan dikhabarkan ini satu daripada 7 sekolah. Peringkat awal sewaktu memperkenalkan ini, janggut tadi Aunis ada memberikan sedikit gambaran soal proses memilih siapa yang layak, siapa yang tak layak ni. Boleh kita kongsi pengalaman di Sekolah Kebangsaan Padang Keria? Okey, terima kasih. Mengenai pemilihan pada pelajar yang terlibat iaitu B40 ni, kami telah serahkan dengan komitmen guru kebajikan, begitu juga dengan pelibatan PIBG. Mereka bersama-sama berkongsi untuk memilih peserta yang terlibat. Tapi ada jugalah yang orang kata kemudahan di peringkat rumah tak berapa sesuai untuk didiami, jadi kita pindahlah kepada yang sangguplah menerima anak angkat, takut juga nanti tak boleh terima kan dalam keadaan macam tu. Tapi mengikut pensyarah yang mengendalikan UIA yang mengendalikan program tersebut, memang dia nak kepada pelajar-pelajar UIA ni nak bagi motivasi kepada anak-anak sekolah Padang Keria ni rasa macam mana keadaan situasi sebenar. Ya, situasi sebenar anak keluarga B40 ni. Kemudian bila saya tengok balik progres yang anak-anak dapat, untuk pengetahuan lah, anak-anak tahun 5 baru ni ada masuk pertandingan dalam bahasa Inggeris, iaitu penyediaan template kajian terbaik bahasa Inggeris peringkat kebangsaan. Kami mendapat tempat yang kelima. Maknanya pelajar ni dia dah mula berkeyakinan, dia boleh memimpin, dia boleh bercakap. Hasil kerjasama juga daripada pihak daripada Charity Right, UIA dan pihak Steadfast lah yang telah banyak mendorong kepada anak-anak SK Padang Keria lah. Terima kasih. Kita kena suruh Aunis dengan kawan-kawan dia ni, biar rasa tu nampak kursi selesa sangat tu. Lama-lama sikit PKP tak PKP ni, baru dia tahu rasa bagaimana perjuangan mengeluarkan mereka yang daripada kemelut kemiskinan ini. Saja nak mengusik Aunis sikit Aunis. Serius sangat. Muda lagi tu, banyak lagi perjalanan dia. Berbalik kepada Syamil, ini satu daripada 7 sekolah. Tentulah tidak ekshaustif, kita boleh saja mengembangkannya lagi. Cuma tadi saya tanyakan tentang keunikannya melibatkan elemen fit ni.
ada makanan disediakan, dan itu satu, kalau saya sebutkan tadi, kerjasama universiti dan sekolah ini mungkin sudah akrab, sudah banyak dilakukan di banyak tempat. Tetapi apabila Mercy masuk dan mula memperkenalkan projek ini, sasarannya adalah menyediakan keperluan asasi makanan. Itu agak unik itu. Jadi sekolah kebangsaan ni salah satu daripada 7 yang lain. Betul. Jadi mungkin Syamil boleh ceritakan pengalaman di sekolah-sekolah yang lain juga. Khabarnya kata ada juga di Lembah Kelang ini apabila Fit to Educate ni dilakukan. Betul. So kiranya kami bermula di Perlis sejak 2018 dan kemudiannya berkembang kepada 3 buah sekolah lain. 2 buah sekolah. So secara jumlahnya ada 3 buah sekolah. Itu pun di bawah sekolah-sekolah yang telah disyorkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sendiri. Kemudiannya setelah kami melihat ada impak yang positif kepada sekolah-sekolah dan anak-anak tersebut, kami cuba mengembangkan kepada sekolah-sekolah lain di Lembah Kelang. Salah satu sebabnya kita memilih Lembah Kelang ialah sebab Steadfast ada di Lembah Kelang. Jadi untuk mereka ke Perlis selalu mungkin agak sukar. So mungkin kita boleh mereka boleh bertemu lebih kerap dengan anak-anak di sekolah tersebut jika dia di kawasan Lembah Kelang juga. Ya. Jadi dalam konteks pengembangan program ini, menariknya tadi saya gambarkan makanan itu. Jadi bagaimana itu menjadi faktor memotivasikan penyertaan mereka, kerana B40 ni awal-awal tadi saya sudah memulakan mukadimahnya, tidak sentiasa bermotivasi untuk mendapat serius di dalam menekankan pendidikan ini. Itu satu aspek yang saya nak tanya nanti dengan Aunis, nampak dia terhalang di situ, internet mungkin sebabkannya. Jadi itu satu dorongan untuk ibu bapa daripada golongan B40 ini terus committed kepada projek ini, Cik Syamil. So makanan dipilih sebab semua orang memerlukan makanan dan kadang-kadang kita cuba selitkan makanan yang lebih kira luxury item dalam pack tersebut, seperti yang Puan Guru Besar telah katakan tadi, ada kita pernah beri susu, kadang-kadang kita cuba beri juga Milo, dan salah satu guru besar daripada Simpang 4 cakap anak-anak ni sentiasa bercerita dengan guru besar dapat Milo, sebab sebelum ni mereka tak pernah rasa Milo, dan bila dapat Milo tu sangat seronok. So rasanya makanan seperti mana yang kita tahu, memang kalau makanan tu boleh mengeratkan lagi hubungan antara semua orang, jadi makanan itulah yang dipilih sebagai untuk dorongan untuk mereka terus committed. Dan sebab keperluan asas telah dipenuhi, mungkin wang yang yang lebih itu boleh digunakan untuk benda lain yang diperlukan juga, yang sebelum ini tidak dapat digunakan sebab digunakan untuk membelikan makanan asas. Betul. Itulah bunyi cerita tu ya. Kita di Lembah Kelang ni bukan setakat minum Milo ais ya, Aunis, Milo tabur lagi. Dah ada Milo, dia tabur lagi Milo kat atas tu. Sedangkan adik-adik di Perlis itu yang mana B40 dapat minum Milo pun syukur ya amat lah. Jadi Aunis ya, dalam urusan ini kita ada elemen menyediakan makanan, keperluan asasi, tetapi apabila Steadfast datang masuk adalah untuk memotivasikan. Dan kita tahu bahawa bila mereka yang terbabit di dalam realiti kehidupan yang serba tidak cukup ini, Aunis, motivasi mereka juga kadang-kadang rendah. Ya, jadi dalam pengalaman di Sekolah Kebangsaan Padang Keria ni, bagaimana Aunis menilai semangat mereka selepas bukan hanya aspek menyediakan makanan asasi ni, tapi juga abang-abang, kakak-kakak daripada Steadfast ni datang. Biasalah dia seronok ni, abang angkat, kakak angkat ni. Sebab tu saya usir Aunis tadi, biarlah guru besar hantar ke paling melarat supaya dapat melihat realiti yang sebenar. Pengalaman Aunis memotivasikan adik-adik B40 ni, saya rasa mungkin elok kita berikan ruang untuk dikongsikan. Aunis. Okey, pengalaman saya ya. Kalau kita lihat daripada ibu bapa yang mengatakan mereka kini tidak menyokong anak-anaknya untuk bergiat dalam mengajar menyokong anaknya untuk dalam pendidikan, saya rasa tidaklah. Sebab yang saya dapat daripada keluarganya adalah antara keluarga yang sangat menyokong anaknya untuk belajar. Dan kebanyakannya bila anak-anaknya tidak melakukan kerja rumah, akan ditanya, ibu bapanya akan tanya,
ni buat kerja rumah ke tak? Macam tu. Jadi saya rasa benda tu sangat-sangatlah disokong oleh walaupun daripada keluarga B40. Dan sejauh pengalaman saya selama lebih kurang 3 hari di sana, saya melihat yang mereka memerlukan bantuan, dan mungkin dari pengalaman saya sendiri kurang lah, tapi sejauh pengalaman rakan-rakan saya yang di dalam Steadfast, ada sebuah pengalaman yang menarik perhatian saya, iaitu ketika mana satu keluarga tu Fesi kami Steadfast sendiri, mereka di keluarga angkat dan ada 2 adik yang mereka kami dijagalah di rumah itu. Jadinya dapat ke ni? Dapat. Okey. Dengar dengan jelas. Ya. Maaf. Boleh, kami dengar dengan jelas. Sila, terus. Mungkin Aunis tersangkut di situ. Jadi yang boleh, teruskan Aunis. Boleh. Dapat Dapat. Kami Dapat. dengar Aunis dengan jelas. Silakan, terus. Okay. Okey, yang menyentuh saya adalah apabila adik-beradik tu mereka mengatakan, "Kak, jomlah malam ni makan dengan kami. Ibu masak sedap sangat." Jadi bila macam tu mungkin yang kita fikir apa yang sedap dalam fikiran kita. Mungkin KFC, McDonald. Tapi bila mereka makan, hakikatnya bukanlah sehebat macam tu. Bukanlah sehebat KFC, pizza, McDonald maupun yang branded lah. Namun hanya mereka makan adalah nasi kosong dan ayam goreng sahaja. Itulah yang paling sedap pada mereka. Jadi itu memberi kesan kepada saya yang kita patut bersyukur lah dalam apa segala yang nikmat yang Allah bagi kepada kita. Ya. Puan Nurhayati, saya kira itu gambaran dan anekdot real life yang penting untuk kita kongsikan dalam Dialog Sejahtera ini. Kerana niat kami di Dialog Sejahtera ini adalah untuk mengembangkan idea bagaimana kesejahteraan itu adalah merupakan komitmen bersama. Jadi hari ini kita menggambarkan satu projek charity ride melalui Fit to Educate ini, mengenal pasti mereka yang jauh di utara. Tadi digambarkan sebab banyak juga ada 3 di Lembah Kelang tu sebab UIA di Lembah Kelang. Jadi soal penglibatan masyarakat keseluruhan ni untuk memastikan pendidikan, keperluan ruji disediakan, daripada pengalaman gambaran daripada Aunis tadi itu, mungkin itu realiti yang tidak dekat dengan kami yang berada di ibu kota ini, ya, di Lembah Kelang. Dan juga saya menggambarkan penonton kami ini kebanyakannya mungkin mereka yang tidak, yalah, kalau mewah makan maksudnya nasi kosong dan ayam goreng itu kira itu paling basic di Kuala Lumpur lah kan. Itu satu realiti yang sangat jauh, tapi sangat berbeza realitinya khususnya di sekolah rendah yang berada nun jauh di utara, jauh daripada pusat ekonomi. Saya kira ini elok kita perbesarkan lagi supaya masyarakat nampak kepentingan projek sebegini dan bagaimana orang yang berada di luar realiti Puan Nurhayati itu juga boleh memainkan peranan. Jadi bukan bererti bantuan hanya dalam kelompok lokaliti di kampung sekolah kebangsaan Padang Keria. Kami juga seharusnya menghayati dan memahami keperluan untuk menyumbang kepada keperluan yang digambarkan ini. Puan Nurhayati. Ya, betul tu. Daripada pihak charity ride, bukan sahaja pihak charity ride, kalau kita lihat baliklah kami di sini juga di kawasan-kawasan utara, terutama kami lah di sekolah-sekolah yang pendalaman lah bagi Perlis tapi taklah hulu sangat. Memang realitinya macam tu lah. Ada anak-anak yang membawa bekal hanya nasi berlaukkan ikan goreng sahaja ataupun telur semata-mata. Disebabkan kalau nak lihat balik kepada B40 di sekolah ni, kami ada di sekolah ni ada 163 orang pelajar, 102 orang adalah B40 yang memang kami dapat sumbangan dari pelbagai pihak. Syukur Alhamdulillah lah. Saya harap peranan sektor-sektor lain seperti kalau dalam Perlis ni MAID, Majlis Agama Islam Perlis yang turut membantu bagi tahun ni memang bersyukur sangat-sangat. Kami dapat RM500 bagi seorang pelajar untuk sesi persekolahan 2021. Termasuk pakaian, alat tulis, wang saku dan juga program-program sahsiah. Yang mana kita jangan tinggal lah. Sahsiah ni juga penting untuk kita, orang kata apa, latih anak-anak kita lah ke arah akhirat juga kita utamakan selain daripada pendidikan duniawi. Jadi di sini apa yang penting saya nak pihak-pihak luar sedar nak memberi komitmen. Contohnya baru-baru ni juga Sekolah Padang Keria dan begitu dengan sekolah lain dapat bantuan daripada Yayasan UEM, Ber Rakyat.
band Islam. Saya nampak semua orang kata apa, pelibatan luar daripada NGO luar dah mula nampaklah mana-mana sekolah dalam Perlis ni telah disumbangkan, tak kiralah dalam bentuk material ataupun dari segi wang ringgit, begitu juga dengan makanan yang berkhasiat seperti mana yang telah diberikan ya. Dan saya dimaklumkan juga pihak Charity Right ni sebenarnya nak bagi juga pada hujung-hujung tahun tu, tapi disebabkan PKP ditangguhkan. Jadi makanan ni memang ditanyalah oleh pihak ibu bapa. Seperti mana yang Auni sebut tadilah kan, makanan-makanan yang kami di Perlis ni, kalau anak-anak Padang Keria ni dia minum air teh sahaja, ataupun kalau melo pun cair sangat air melo pun. Kalau kami buat jamuan potluck, sebenarnya sekolah Padang Keria ni ada asrama. Bila kami buat jamuan potluck ni, saya minta ibu bapa bawa, mereka tak segan silu lah walaupun nak bawa makanan yang hanya orang kata apa, cucuk kodok katakan, pisang daripada hasil tanaman. Jadi itu juga adalah realiti yang kita kena faham, itu juga adalah apa yang pemberian Allah, perancangan Allah, dan kita bersyukur. Kita di Malaysia ni masih lagi tidak dalam kebuluran, kemiskinan kita masih lagi dalam keadaan dihormati dan dipandang tinggi oleh pihak NGO yang lain. Ya, itulah bayangkan Milo yang sangat cair dengan kami yang di Kuala Lumpur ni. Cik Syamil tu minum Milo tabur ke? Di sini banyak Milo tabur. Milo dalam pekat, tabur lagi Milo di atas tu. Harga pula berapa ringgit. Masya-Allah. Itulah realitinya. Cik Syamil tadi dah disinggung sedikit oleh Puan Nurhayati tentang harapan namun terhalang disebabkan oleh PKP ini, dan juga saya kira tadi Puan Nurhayati juga menyebut tentang pentingnya untuk penggemblengan potensi sumbangan daripada segala pihak. Saya membayangkan bagaimana mesti menangani elemen kos untuk menguruskan projek ini. Ini 7 sekolah ni, dan saya bayangkan mungkin akan ada lagi, tentunya nak buat lagi. Nampak keberkesanan yang dikongsikan tadi. Apa peranan kami dan juga yang mungkin menonton program ini? Boleh sama ada menghulurkan bantuan melalui kita punya website, ataupun boleh menyebarkan lebih jika tidak mempunyai wang untuk menderma, kita boleh juga menyebarkan cerita-cerita ini mengenai projek ini supaya lebih ramai orang mengetahui bagaimana ada projek yang boleh membantu, ataupun jika mereka ingin mengembangkan ataupun meminta nasihat kami untuk mengimplementkan projek yang sama di tempat lain, boleh juga. Akhirnya bukan untuk kami mendapat nama, tetapi untuk kebaikan masyarakat sejagat. Ya. Jadi niatnya 7 sekolah ni saya bayangkan tentulah nak buat banyak lagi kan? Betul. Betul. Kami sedang dalam perbincangan untuk menambahkan sebuah lagi sekolah mungkin di Selangor, sekolah orang asli, insya-Allah. Okey. Kalau tidak menjadi halangan untuk projek sebegini, satu sekolah berapa gambaran peruntukannya julat di antara berapa ribu ke berapa ribu setahun untuk satu sekolah? Satu sekolah. Dalam 70,000 jika satu sekolah setahun. Satu sekolah. Ya. Okey, jadi untuk tujuan itu juga kami ingin kongsikan kepada semua penonton, jika penerbit saya sudah bersedia, kita kongsikan sedikit maklumat tentang Charity Right ini, di mana sumbangannya boleh dikongsikan. Jadi kalau ada pautannya nanti kita akan kongsikan dengan semua penonton. Ini dia maklumat berkait tentang Charity Right. Anda boleh melungsuri charityright.my. Jadi di sini adalah merupakan maklumat tentang, tadi digambarkan sebuah sekolah. Yalah Cik Syamil, 70,000 ni bunyi besar lah pada kita, tapi pada setengah orang 70,000 ni sekali henjut pun dah boleh selesai ya. Lain padam, lain belalangnya. Jadi anda boleh melungsuri charityright.my. Mungkin bukan 70,000, bahkan RM50, RM10 juga, mengapa tidak? Saya kira saya bercakap bagi pihak Mercy Mission Malaysia, Cik Syamil, untuk kita ramai lagi memberikan bantuan, kerana saya yakin ini tidak hanya terbatas kepada realiti di Sekolah Kebangsaan Padang Keria. Puan Nurhayati sebelum memang orang di situ ke macam mana? Sekolah lain realitinya, kata ada 3 sekolah di Perlis. Dah senyum dah tu kan Puan Nurhayati. Ya, saya sebenarnya dari sekolah bandar. Sebenarnya sebelum saya berhijrah ke Sekolah Padang Keria ni, saya berada di Sekolah Bandar Kanga, iaitu majoriti sekolah elit dan educated dan loaded lah sikit lah.
parentnya kan. Jadi bila berada di sekolah Padang Keria ni, saya dapatlah merasakan macam manalah perbezaan yang ketara lah dari segi tu. Sebab sumbangan yang patutlah salurkan, tak kira seperti mana yang disebutkan tadi, sumbangkan ke sekolah-sekolah orang asli, itu ialah jalan yang terbaik dan kita perlu maknanya cari dan siasat mana lagi sekolah-sekolah yang perlukan bantuan selain daripada Perlis, maknanya buka lah kepada seluruh Malaysia dan kalau boleh seperti mana yang kita nak sumbangkan kata RM5 daripada PNS ni tadi kan, RM5, why not kalau seorang RM1 pun kalau seluruh penjawat awam khasnya cikgu, khasnya guru lah, RM1 pun, macam saya pun saya buat juga di sekolah, kita buat juga tabungan. Tabungan untuk kebajikan anak-anak murid. Apa salahnya secara skala dalam 3 bulan sekali kita adakan tabung untuk kebajikan murid. Itu adalah jalan terbaik untuk kita sama-sama supaya duit yang kita dapat, ganjaran daripada gaji yang kita dapat juga mendapat keberkatan atas sumbangan sedekah yang telah kita sumbangkan. Ya, Puan Nohati ya, cikgu-cikgu yang hebat je daripada sekolah-sekolah bandar, sekolah elit, sekolah besar ni yang dihantar untuk berjuang di kawasan pedalaman ni. Jadi tahniah lah, itu saya kira medan untuk Puan bermujahadah, berjihad besar tu pahalanya insya-Allah ya. Orang hebat je yang dihantar berjuang ni Puan Nohati ya. Calon-calon lain. Saya baru lagi setahun baru gugur besar. Alhamdulillah, bagus tu. Itu peluang untuk, sebab itu kita asuh adik-adik macam Aunis ni, jangan hantar ke sekolah yang ke rumah angkat yang biasa-biasa ni, hantar dia ke tempat baru dia tahu tak ada Milo tabur, dapat ayam goreng je. Aunis yang dalam konteks air tenaga. Ya, betul. Aunis, kalau dalam konteks kandungan latihan ya, Aunis tadi menyebutkan bahawa antara elemen latihan yang ditawarkan oleh Steadfast ni adalah berkait tentang penguasaan bahasa Inggeris. Dan tadi saya terdengar, kalau saya tak terlepas pandang apa yang Puan Nohati, Guru Besar sebutkan tentang bagaimana komitmen anak-anak yang B40 ini juga sebenarnya bila buat template pendidikan Inggeris tu mereka sangat bersemangat, dan Aunis sendiri menyatakan bahawa tidak bermakna mereka B40 mereka tidak bersemangat dalam pendidikan. Cumanya dalam konteks kandungan, pengalaman Aunis di sana sempat bulan 1, bulan 2 tahun lalu nak pergi balik tapi terhalang oleh PKP. Mudah-mudahan darurat ni saya tak tahulah masih boleh dibantu. Apa kandungan lain yang dalam pemerhatian Aunis yang mungkin elok untuk diberikan kepada anak-anak ini dalam konteks apa yang dilakukan oleh Fit to Educate ini? Kerana saya membayangkan begini Aunis ya, kadang-kadang kandungan yang kita berkepakaran ini diperlukan oleh satu-satu lokaliti. Misalnya di Sekolah Kebangsaan Padang Keria ni perlukan kepakaran di dalam mengacarakan temu bual ke, itu tiba-tiba ada orang pakar yang boleh turun memberikan bantuan yang mungkin berada di Kanga, yang kita tak tahu, yang mungkin lebih dekat. Jadi kalau dalam pemerhatian Aunis melihat apa bentuk kandungan lain yang mungkin kalau diberikan dorongan kepada anak-anak Fit to Educate ni, ia akan memberikan momentum lonjakan yang lebih besar di dalam pengalaman hidup mereka. Apa kata Aunis? Okey, kami Steadfast menjalankan program mengikut kemampuan adik-adik sendiri. Macam kami sekolah rendah dan sekolah menengah ada cara-cara dia. Jadi kalau kita mengatakan kandungan untuk memberi edukasi kepada adik-adik itu, saya rasa dia tidaklah terlalu tinggi sehingga adik-adik itu tak mampu. Sehingga kan kami pun mengajarkan mereka hanya bahas perkataan-perkataan basic saja. Simple saja, iaitu contoh dia bola, dalam bahasa Inggeris apa ball, dan cara aplikasi dia bagaimana. Dan dari situ sebenarnya sudah memberi manfaat kepada adik-adik itu untuk menggunakan perkataan tu. Dan mungkin saya melihatlah yang adik-adik tu tak semuanya mampu untuk menggunakan perkataan bahasa Inggeris dengan baik. Tapi bila kami melakukan program, dan sebenarnya program ini pun merangsang adik-adik tu untuk beranilah untuk melakukan satu benda yang berani dan kehadapan. Dan saya melihat sokongan adik-adik itu sendiri sangat-sangat memberangsangkan, dan kalau kami melakukan program pun mereka menerima dengan terbuka, begitu. Dan segi kandungannya saya melihat yang tidak terlalu tinggi lah. Dan kalau dia sebenarnya aspek dia berbeza-beza. Kami mengajarkan adik-adik kami Steadfast ada aspek-aspek yang berbeza. Contoh dalam niche satu program tu ada tentang edukasi, ada juga tentang kepemimpinan. Jadi daripada niche-niche yang berbeza itu,
mungkin selepas ini bukan niche edukasi lah, mungkin selepas ini tentang kepimpinan adik-adik, macam mana kami mengajar adik-adik tentang memimpin satu-satu menjadi pemimpin lah, pengawas ke atau dan lain-lain. Betul lah. Ya. Cik Syamil, saya bayangkan semakin berkembang projek ini, kalau nanti kami akan kongsikan lagi sekali di hujung siaran ini di mana lamannya untuk mendapat maklumat lanjut tentang charity right dan juga Fit to Educate ini, supaya lebih ramai pihak yang boleh memberikan sumbangan, kalaupun tidak masa mungkin wang ringgit, tak banyak sedikit, tetapi dalam bentuk kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita ada di sini Steadfast. Kalau nak kembang, saya tak tahulah kapasiti Steadfast seperkara. Tadi juga digambarkan bahawa kenapa di Lembah Kelang, kerana Steadfast di Lembah Kelang. Tetapi saya membayangkan banyak lagi ni, kalau pergi ke Pahang lagi banyak, kalau pergi ke Kelantan lagi banyak yang boleh kita sasarkan. Lagi ramai pemain yang bersedia menyumbang, saya kira lagi besar projek sebegini boleh digerakkan. Dan mungkin saja ada bentuk inovasi baru. Persoalan yang saya nak tanyakan kepada Cik Syamil ni, pertamanya soal kerjasama, bentuk inovasi baru. Kerana ini kita ada Steadfast. Bukan nak menafikan terus bekerjasama dengan Steadfast, tapi kita faham dari segi limitasi yang ada. 7 mungkin boleh. Besok kalau 40, apakah semuanya boleh dilaksanakan oleh Steadfast? Itu satu persoalan yang besar. Sebab saya kira mesti punya sudut pandang yang besar, yang luas. Ya. Apakah bentuk elemen dan kandungan lain yang kalau melihat kepada tadi Aunis mengatakan it's modular, kita lihat kepada keperluan. Apa lesson learn daripada Fit to Educate buat masa ini dalam kacamata Encik Syamil? So kiranya daripada segi kolaborasi, kami juga melihat kepada korporat yang mungkin mempunyai lebih banyak kepakaran dan tenaga kerja yang mungkin sebahagian daripada CSR mereka boleh membantu memberikan training ataupun upskilling kepada mereka yang terlibat lah. So salah satunya yang kami sedang bekerjasama ialah dengan Bank Islam di bawah Sedekah House mereka, di mana insya-Allah mereka akan sebab Bank Islam juga ada branch dan office di seluruh Malaysia, mungkin lebih mudah jika kita kembangkan dan mereka boleh memberikan mungkin training daripada segi pengurusan kewangan dan sebagainya. Boleh ulang lagi soalan yang lagi satu? Bentuk kerjasama dan inovasi baru, mungkin juga dari segi kandungan. Kerana hari ini datang daripada Steadfast. Tapi kalau ada pihak yang lain yang datang mungkin dalam bentuk, sebab saya tahu ada banyak NGO yang boleh dimanfaatkan. Epic Home misalnya, Souls 24/7. Ada banyak sekali kolaborasi dan sinergi yang boleh dicapai dengan lebih banyak NGO yang ada. Mungkin apa yang kita lihat disebabkan sebelum ini kita ingin membuatkan seminar ataupun training secara bersemuka, tapi disebabkan oleh COVID-19 kita menghadapi masalah untuk melakukan. Salah satu yang sedang dibincangkan ialah bagaimana untuk kami melakukan training tersebut secara maya di online. Tapi disebabkan kadang-kadang seperti di Perlis akses kepada internet mungkin sedikit ada kekangan. So kami masih sedang lihat bagaimanakah cara yang terbaik untuk menyampaikan training tersebut. Ya, ni guru besar dah okey dah ni. Boleh je. Dipancarkan ke dinding, ramai ibu apa boleh datang dan adik-adik. Mudah-mudahan itu satu solusi lah. Tapi niat kami Puan Nurhayati di dalam Dialog Sejahtera ini, tajuk kita pun soal bagaimana kemiskinan itu dapat disantuni dengan kaedah pendidikan yang sejahtera. Kerana selalu saja kita bercakap pendidikan ini, masalahnya kadang-kala pemahaman kita tentang pendidikan itu terlalu limited kepada pedagogi di dalam bilik darjah. Saya dapat menangkap satu isyarat tadi bila Puan menyebut tentang drop box dan ada parent yang kemudian mengambil inisiatif. Saya kira itu pendidikan yang lebih besar, kerana saya melihat entiti sekolah ini bukan dalam erti kata hanya nak mendidik anak-anak di dalam elemen classroom itu, dalam kelas itu, tetapi juga bagaimana projek seumpama Fit to Educate ini juga mampu menjadi suatu dinamo yang mengubah sikap mereka yang secara tak langsung juga, ibu bapa, komuniti PIBG, yang sekaligus melihat, kalau orang sudah bersungguh-sungguh membantu kita, sejauh mana Puan melihat perubahan sikap yang dari kalangan mereka yang mungkin bukan pelajar tetapi masyarakat dan juga ibu bapa. Ya, tadi kata Dropbox tu ada parent yang mengambil inisiatif nak menghantar pula ni. Ini adalah merupakan pendidikan yang lebih luas pada hemat saya, yang mungkin pastinya Fit to Educate kemudian mengembang ke sekolah, kemudian harus mengembang kepada masyarakat, dan lebih ramai cikgu-cikgu yang seperti Puan Nurhayati ni daripada sekolah besar datang turun ke sekolah pedalaman yang mungkin lebih mencabar daripada segi fasiliti yang ada. Apa komen Puan Nurhayati?
Okey, mengenai perubahan sikap lah. Sikap ibu bapa memang nampak sangatlah daripada program-program motivasi yang telah disalurkan, baik daripada State PAS sendiri ataupun daripada pihak sekolah yang berurusan sendiri, memang ada kesedaran. Dan kami di sini peranan Kesatuan Ibu Bapa Guru, Persatuan Ibu Bapa KSIB yang memang kami ada grup. Dia kalau hari pertama persekolahan, saya memang buat pendaftaran, tapi tahun ni minta maaf lah sebab kita tak boleh nak berkumpul ramai-ramai. Kami dah jalan terus. KSIB kelas dah jalan dan mereka ni memain peranan. Dan minggu-minggu ini adalah minggu penyediaan kelas. KSIB turun membantu guru-guru kelas. Gotong royong menyediakan kelas-kelas dan seperti yang kata tadi, Dropbox ni memang mereka akan mengambil bahan tersebut menghantar terus kepada parent. Dan ibu bapa ni dia akan alert lah. Dia akan bertanya mana lagi yang belum pergi beli pakaian. Dia akan tolong bawa dengan kenderaan yang dia ada, bawa ke Bandar Kanga untuk beli pakaian. Sampai tahap itulah kesedaran dan peranan yang telah dimainkan oleh ibu bapa yang ada kesedaran tu. Dan saya mengharapkanlah untuk kami sekolah Padang Keria ni, sekolah TS25 kohort 5 tahun 2020, kami mengharapkan sesuatu perubahan, iaitu apa yang NGO atau mana-mana syarikat menyumbangkan kami dari segi inovasi, di mana pelajar dapat menyediakan bahan-bahan inovasi disantuni dengan pihak-pihak NGO luar, dan murid-murid ini mereka cipta bahan-bahan sendiri yang boleh kita jadikan dia sebagai satu produk yang orang kata apa, highlight daripada sekolah Padang Keria sendiri. Itu yang harapan yang tinggi lah daripada pihak kami. Kolaborasi alhamdulillah setakat sekarang ni pihak kami memang dapat kolaborasi yang penuh. Tak kira lah daripada Unimed sendiri yang dalam Perlis lah, daripada Politeknik, daripada MADA, yang mana kami juga ada hasil-hasil sampingan yang boleh kami jualkan dan menjadikan situ adalah sebagai satu sumber pendapatan untuk sekolah. Ya, mudah-mudahanlah. Sebenarnya saya secara peribadi selain daripada di Dialog Sejahtera dan juga Dialektika sangat menghargai pengorbanan guru khususnya. Ramai sangat unsung heroes, wirawan yang tidak didendang dalam kalangan guru, warga pendidik, dan saya menganggap juga hari ini Syamil, Puan Hati dan juga Ainus adalah merupakan antara di unsung heroes. Saya tahu ada banyak projek seumpama ini, tetapi kadang-kadang program sebegini selalu dipandang sebelah mata dan dianggap tidak sensasi berbanding mungkin sentuhan oleh mungkin selebriti seumpamanya. Tapi inilah yang harus kami angkat dan itu tujuan yang kami angkat. Hari ini dengan Dialog Sejahtera ini, pertamanya kita memberikan acknowledgement kepada projek seumpama ini, selain daripada untuk mewar-warkan kepada penonton bahawa harus diberikan dukungan seumpama ini dan menggambarkan bagaimana pendidikan itu bukan hanya dalam konteks penyediaan pedagogi kandungan dalam bilik darjah, tetapi bagaimana pendidikan itu bermula dengan sebuah sekolah, impetus kepada masyarakat seluruhnya. Itulah realiti pendidikan dan itulah realiti kesejahteraan yang kita inginkan. Sebab kita juga ingin mendidik penonton bahawa ramai sangat ibu bapa hari ini yang menganggap bahawa pendidikan ni diswastakan kepada sekolah. Jadi semuanya telah beres. Walhal pendidikan yang lebih hakiki, pendidikan membentuk jati diri itu bermula dengan sikap ibu bapa di rumah. Kerana itu kita hantar Ainus dan kawan-kawannya pergi ke rumah, kerana di situlah dinamo sebenar pembentukan sikap. Jangan kita anggap pendidikan itu merupakan urusan para guru sahaja. Saya menghormati ketiga-tiga tuan-tuan dan saya anggap ini sebagai unsung heroes, wirawan yang tidak didendang. Dan saya ingin menganjurkan kepada semua penonton, kita kongsikan sekali lagi di mana pautannya, charityright.my, untuk sama-sama memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan wang ringgit. Bahkan jika anda berkapasiti, mempunyai mungkin pentadbir di dalam mana-mana syarikat korporat, boleh melungsuri laman sesawang ini, charityright.my, untuk memberikan sumbangan tak besar sedikit. Saudara Syamil tadi menyebutkan satu sekolah hanya 70,000. 70,000 ni besar kepada saya, tapi saya tahu ada orang yang 70,000 saja. Jadi mari sama-sama kita bantu usaha agar khidmat yang dibangunkan baik oleh Encik Syamil, Puan Hati dan juga Ainus ini dapat kita terus kembangkan. PKP tak PKP, menyumbang masih boleh. Itu bukan alasan. Dan ini juga bahkan menjadi tanggungjawab kita, apatah lagi kalau bercakap dalam kerangka pendidikan Islami, kita hak yang ada di dalam diri kita terhadap harta benda ini juga ada hak kepada mereka yang B40. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Encik Syamil, Puan Hati dan Ainus. Mudah-mudahan terus diberikan kegigihan, keikhlasan, kerana inti adalah mujahadah yang akan menjadi pemberat. Mudah-mudahan amalan kita besok di sana, inilah nak tokok tambah kita kan, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi terima kasih kepada semua penonton
Kita jumpa lagi dalam kesempatan Dialog Sejahtera kemudian insya-Allah. Assalamualaikum. Salam Muhibah. Waalaikumsalam.